sekalian, agar sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat merupakan tiang agama. Ia merupakan suatu kefarduan bagi setiap umat Islam. Ia perlu dilakukan pada setiap hari dalam waktu yang telah ditetapkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 103, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya salat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Ibadah salat telah melatih diri kita supaya menjadi ummah yang berdisiplin dan menjaga waktu dengan mendirikan salat dalam waktu yang ditetapkan. Persoalannya ialah, sejauh manakah salat dapat mendisiplinkan diri kita agar menjadi insan yang menepati masa dan berdisiplin dalam kehidupan seharian. Al-Quran telah menegaskan bahawa bagi mereka yang menjaga dan mendirikan salat dengan sempurna akan terdidik jiwanya dan terpelihara daripada melakukan maksiat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Ankabut ayat 45, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mahukah kita menjadi umat yang bersih dari dosa? Salat adalah penyelesaiannya. Salat dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Maksudnya, perumpamaan solat yang 5 waktu seperti sebatang sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah seseorang. Setiap hari dia mandi di dalamnya sebanyak 5 kali. Riwayat Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kefarduan mendirikan salat terletak di atas bahu umat Islam yang mukallaf, baik laki-laki maupun wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam umat Islam yang meninggalkan salat secara sengaja, walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Muddathir ayat 42 dan 43, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Setelah melihat orang-orang yang bersalat itu, mereka berkata, "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?" Orang-orang yang bersalat itu menjawab, "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang." Hadirin sekalian, pelaksanaan salat dalam Islam perlulah merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis daripada Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli."
Maksudnya, salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Riwayat Al-Bukhari. Mutakhir ini terdapat segelintir umat Islam yang cuba untuk mengubah tata cara ibadah salat yang telah lama kita amalkan. Malah mereka mendakwa salat hanya sekadar berniat di hati sahaja. Bayangkan muslimin, kalau fenomena ini terus berlaku dalam kalangan umat Islam pada hari ini, maka lahirlah generasi yang mengamalkan amalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rosak dan binasalah umat akhir zaman dengan penipuan dan da'iyah orang-orang yang menyesatkan itu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, saya mengajak para jemaah sekalian, marilah kita meyakini bahawa perintah untuk mendirikan salat 5 waktu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga hendaklah memastikan salat yang didirikan dalam keadaan sempurna dan menepati apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ajaran para ulama yang muktabar. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Dan mereka yang tetap memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Mu'minun ayat 9 hingga 11. Sekian. Allah. Kita tepukanlah itu ya. Khatib udah hebat, tapi kita nak tumpu teks tu juga. Baik, ada sebarang, saya minta paling kurang ada 3 paling kurang komentar daripada sahabat-sahabat peserta sekalian berkenaan dengan teks khutbah yang dibacakan tadi, positif, negatif, sebagainya. Macam mana? Ada pengulangan ayat tadi. Itu yang dari solat iya Allah iya dan apa lagi. Aplikasi ada pengulangan pada tempat dia. Baik. Baik. Yang lain? Ada juga. Ustaz ni yang baca teks apa komen saya? Hasil berfungsi. Ayatnya bukan berbentuk ayat percakapan. Dia memerlukan khatib untuk menggunakan kemahiran yang ada untuk menyampaikan ayat supaya menjadi ayat percakapan yang khatib berinteraksi dengan para jemaah. Sedikit pandangan. Saya sangat setuju. Okey, kita tak nak komen lagi. Saya minta pandangan daripada kita dahulu, sahabat sekalian. Ada lagi? Sebelah muslimat, sebelah ustazah yang ada juga. Pada kurang ada seorang sebenarnya komen. Ini semua perlu khutbah tu. Baik. Usul meraihkan jemaah yang visual. Bayangkan asosiasi saya suka, jadi kita boleh dapat mesej itu jelas. 2 elemen positif. Dan tidak ada benda yang sepenuhnya tak elok kan. Tidak ada khutbah yang sepenuhnya baik tak. Kita cuba melihat dua-dua itu, yang baik untuk kita kekalkan, yang kurang itu untuk kita perbaiki. Ada lain sebelum saya rumuskan sikit? Selalu mungkin nak rumuskan nanti. Baik, sahabat sekalian, kalau boleh saya rumuskan, saya melihat dalam penyampaian itu pada teks itu sendiri pada beberapa tempat. Yang pertama pada atau pesan taqwa. Kat situ tuan-tuan saya ada unsur keaslian taqwa berapa kali tak pernah berlaku, tak pernah buat. Betul tak dari teks semula? Itu dah membantu untuk orang nak berperhatian kata. Satu cantik kata. Kemudian yang berikutnya sidang Jumaat yang rahmati Allah tu
Lepas pada itu dia kembali pada sebagai Ustaz cakap tu, dia kenyataan solat tiang agama. Dia begini tuan-tuan, dalam penulisan ataupun dalam apa, dia ada satu benda yang kita nak kena elakkan, iaitu klise. Klise ni bagus macam mana pun, tapi apabila sampai satu tak klise, jadi dia orang tak ni. Solat tiang agama tu perkataan yang sangat klise. Kita guna yang aku tahu dah, secara otak manusia tahu dah, tak cerita pun tak apa. Itu dia jadi ni. Kita kata aku nak cerita sesuatu memang penting, tapi bukan cara. Saya terfikir terus tadi. Sabotaj. Kita kena ingat balik poin ataupun prinsip asas yang Ustaz Farul sebutkan awal tadi. Tujuan menulis atau tujuan teks kita ditulis, khutbah kita dibuat, ada 4 kita tahu kan. Bermula dengan memberi maklumat. Nah, yang kedua apa? Ustaz? Menghiburkan. Yang ketiga meyakinkan. Yang keempat mempengaruhi. Untuk teks khutbah kita kena tackle yang ketiga dan keempat, meyakinkan dan mempengaruhi. Jadi saya pegang yang tu, saya tak ingat yang kedua tu, menghiburkan memang tak masuk langsung dalam khutbah kan. Adakah teks kita yang terbaca ni, tuan-tuan boleh penuhi tak tujuan dia tu? Meyakinkan, yang lebih besar adalah mempengaruhi. Benda mesej yang disampaikan tu besar, jagalah solatmu. Kita nak pengaruh orang untuk jaga solat. Jadi kita nilai yang kita baca tadi sampai ke tidak dengan mesej tadi. Itu why dan how yang saya cerita tadi. Apabila saya kata, saya nak komen tadi, apabila disebut kata jagalah solatmu, saya membayangkan apabila khatib baca sebut sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kalau saya andai saya tuan di belakang tak solat, tak berkurang pun keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya lah, tak berkurang pun rahmat Allah. Kita nak kaitkan, kita jaga solat ni, kita solat ni bukan untuk Allah, itu untuk kita. Lepas tu kita bagi poin-poin kenapa kita kena jaga solat. Itu mesej tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tadi dalam menilai lepas pada ni, khutbah yang akan dibaca, kita cuba kritis khutbah yang disampaikan ni menggerakkan ke tidak, mempengaruhi ke tidak, tindakan satu. Baik, yang berikutnya saya nak sebut di sudut poin ataupun dukungan. Sekali lagi, asas dia benda baik macam mana pun, tapi kalau dia lebih dia tak baik. Bukan nak makan kata banyak macam mana pun berdurian sedap kan, makan banyak mana lebih dia tak elok lah kan. Tapi kiasan dia tak tepat lah. Cuma nak itu yang lebih dekat. Begitu juga dalam teks khutbah, apabila banyak sangat satu jenis dukungan sahaja, dia membosankan. Dalam teks tadi saya perasan banyak dukungan nas, Quran, hadis, satu dua okey. Apabila banyak yang tu sahaja ada, dia jadi kecil. Kita cuba tambah dengan dukungan lain, tamsilan apa semuanya. Kalau saya letak tadi yang kita boleh, dan saya tak boleh nafikan bahawa ada dukungan yang lain, iaitu kes masa tadi. Kes masa, ada ajaran solat dengan niat. Itu dukungan baru tuan-tuan. Dia memberikan pelbagaian sedikit. Kemudian kalau kita nak tambah lagi, nak luluskan lagi, kita letak cerita, anekdot. Boleh cerita anekdot zaman Nabi ke zaman kita sekarang kan. Kalau zaman Nabi, saya teringat kata-kata Nabi pada Bilal, ya Bilal arihna bis salat kan. Wahai Bilal, bagi kita rehat dengan solat. Nak bagi faham, kita jaga solat tu untuk kita sendiri, kelihatan untuk kita. Itu berhuraian tu. Jadi poin tadi dukungan pada teks kita tu ada berapa. Ya tuan-tuan, boleh perhatikan sudut itu. Dan penutup saya tak sebut tadi. Tuan-tuan tengok pada pesan taqwa, tuan-tuan tengok pada keseluruhan fungsi tujuan teks itu, boleh mempengaruhi, boleh menggerakkan hati ke tidak. Tuan-tuan perhatikan juga pada dukungan-dukungan yang ada. Selain pada itu ialah pada gaya bahasa tadilah, pengulangan dan sebagainya. Kita perhatikan selepas ni teks khutbah yang kita sampaikan paling kurang dari surut tadi.
Boleh, jelas Ustaz. Baik. Saya tengok nampak macam tegar habis nampak sesuatu. Why so serious tadi? Baik. Ada apa nak komen, nak tambah lagi? Tuan-tuan, saya nak dua hala tuan-tuan. Kalau tak ada, kita pergi yang kedua. Baik, kita terusnya dipersilakan khatib yang memegang teks khutbah nombor 2. Dipersilakan.